Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus berdana di sekolah harian biasa. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran. Banyak kemudahan yang disediakan untuk mencapai kejayaan SKM tahap 3. Dalam kursus batik, guru-guru mahir berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Dulu saya belajar tingkatan 1, 2, 3, memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya pun bersabar dan bila saya dapat surat ke vocational, saya rasa sangat seronok bila saya dapat masuk ke vocational dan juga dapat masuk pada subjek elektrik. Rupanya subjek elektrik ini tidaklah susah. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya sebab saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya bekerja dan berusaha hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Antara bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk MBK termasuk allowance murid khas, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi MBK di asrama sekolah pendidikan khas, lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun, tambahan 1 tahun jika murid mengikuti pendidikan vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional, tambahan masa ketika menduduki peperiksaan awal. Murid menerima bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awal. Murid menerima kemudahan pembantu pengurusan murid. Murid menerima perkhidmatan sokongan daripada pegawai bidang khusus di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Saya pun gembira, cukup gembira sekolah di sini. Mungkin susah nak cari sekolah macam ni lah. Saya pun, cikgu pun bagi saya keberanian lah. Lakukan apa yang saya tak ada buat. Saya pun tak tahu pun saya ada bakat yang semua jadi. Kerana ada kawan-kawan baik, ada aktiviti, boleh belajar. So, kena prepare dari sekarang supaya anak kita boleh hidup berdikari. Salah satu dia tempat yang asas yang paling penting ialah sekolah. Bawa mereka pergi sekolah. Biar dia bergaul dengan budak-budak sebaya mana, biar dia belajar, biar dia tahu urus diri, biar dia tahu alat itu apa nilai-nilai murid, biar dia orang tahu siapa keluarga mereka, biar dia orang tahu belajar benda-benda yang mereka perlu sebagai dapat hidup dalam masyarakat ini. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memantapkan pendidikan khas di Malaysia khususnya dari aspek pemantapan sumber manusia, penambahbaikan sistem sokongan, pemantapan pengajaran, pembelajaran, kokurikulum dan pengembangan potensi, penambahbaikan accessibility dan mobility, pemantapan tadbir urus dan penambahbaikan pengurusan data. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam mencorakkan masa hadapan yang lebih cerah kepada murid berkeperluan khas. Hai, saya Salma. Ini kisah saya. Kawasan perkampungan yang kami diami merupakan kawasan rendah dan sentiasa dinaiki air. Setiap tahun, saya akan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan banjir yang kerap berlaku. Sebelum tibanya musim penghujan, saya sudah membuat persediaan awal. Antaranya, saya akan menyediakan keperluan pribadi, keperluan bayi dan anak, bekalan ubat serta buku rekod kesihatan. Kemudian, menyiapkan barang-barang keperluan suami saya yang menghidapi penyakit kronik seperti buku rekod perubatan, bekalan ubat dan keperluan pribadinya.
Saya juga menghubungi pejabat kesihatan untuk khidmat nasihat selanjutnya. Saya menasihati anak saya supaya tidak bermain dengan air banjir kerana ianya membahayakan. Jika hujan masih tidak berhenti, agensi penyelamat akan tiba dan membawa kami ke pusat pemindahan banjir. Setibanya di pusat pemindahan banjir, pihak berkuasa akan memberi arahan seterusnya. Kami sekeluarga perlu tinggal di situ sehingga banjir surut. Sepanjang berada di situ, kami minum air yang telah dimasak atau air minuman yang dibotolkan. Kami juga mengelakkan makan makanan yang mentah dan sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan keluarga. Sebelum mengajukan makanan, sukarelawan yang bertanggungjawab telah diberikan vaksin terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan pengendalian makanan. Walaupun berada di pusat pemindahan, saya masih boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan untuk kandungan saya. Setelah banjir surut, kami pulang ke rumah dan bersiap sedia untuk mengemas rumah. Tanpa berlengah, saya dan suami terus menyarung but getah, sarung tangan dan pelindung mata lalu memulakan aktiviti pembersihan. Peralatan rumah seperti pinggan mangkuk dan lain-lain haruslah dibersihkan dengan betul supaya tidak berlaku keracunan makanan. Kami juga menghapuskan punca pembiakan kipas, lalat, tikus dan nyamuk. Semua sampah dan bangkai binatang telah kami lepaskan dengan cara yang betul. Walaupun ditimpa musibah banjir, saya dapat menjaga kesihatan diri sendiri, kandungan, anak kecil dan juga suami saya. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.